A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Maulidur Rasul. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan hadirat yang menyaksikan Virtual Speaker Corner edisi khas pelajar Fakulti Pertanian bagi sambutan Maulidur Rasul. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Nama saya ialah Ummu Qatrina Daliana, merupakan moderator anda pada malam ini. Sebelum saya menjemput speaker kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dirinya dengan sebar sedikit. Nama speaker kita yang hadir pada hari ini ialah Khairul Najmi bin Ainal Idham. Saudara Khairul merupakan seorang pelajar tahun ketiga bagi program Bachelor Sains Perniagaan Tani. Beliau berasal daripada Kuala Lumpur dan memegang kerusi Exco Alumni dan Hubungan Luar di dalam Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian ataupun lebih dikenali sebagai Permatani. Saudara Najmi juga merupakan naib pengerusi 1 bagi Persatuan Belia Harmoni sesi 2020 dan 2021. Tanpa membuang masa, izinkan saya menjemput speaker kita pada hari ini yang akan berkongsi dengan kita semua topik mencari kuduah kontemporari. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada saudari moderator Ummu Qatrina atas pengenalan sedikit tentang diri saya sendiri, insyaAllah. Pada speaker corner kali ini, iaitu edisi khas sempena Maulidur Rasul, sempena sambutan Maulidur Rasul, kali ini membawa tajuk mencari kuduah kontemporari. Okay. Saya akan membentangkan slide saya. Alright. Okay. Bismillah. Okay. Seperti mana anda tahu, pada hari ini, iaitu 12 Oktober bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, telah diadakan, telah lahirnya seorang manusia teragung, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada kali ini, speaker corner kali ini, tajuknya adalah mencari kuduah kontemporari. Okey, apa maksud kuduah? Kuduah ialah rujukan ataupun contoh yang kita boleh ambil. Kontemporari pula adalah terkini. Jadi tajuknya adalah mencari rujukan yang terkini lah. Kenapa saya membawa tajuk ini adalah kerana jadi tajuk ini, saya membawa tajuk ini adalah kerana kita akan teruskanlah. So ini adalah rangka rangka pembentangan saya pada hari ini, iaitu saya akan mula dengan pembukaan, kemudian latar belakang Nabi, seterusnya sirah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Okay, pembukaan. Okay. Bila kita kenapa ada tajuk mencari kuduah kontemporari ini adalah kerana isu yang saya ingin membangkitkan adalah tentang masalah dunia yang kita hadapi sekarang ni lah. Okay, tahun 2020 ni bukan tahun yang mencabar lah untuk semua, terutama sekali selain daripada pandemik COVID-19, kita juga boleh melihat rata-rata masalah sosial semakin meningkat. Kenapa saya cakap begini? Kerana kadar jenayah meskipun turun semenjak tahun ni banyak 70%, ia menunjukkan satu kes tersebut masih lagi tinggi dalam lingkungan 4,000 kes jenayah. Seterusnya keruntuhan akhlak. Jadi keruntuhan akhlak ni yang menyebabkan kepada timbulnya masalah sosial. Jadi bila kita lihat masalah sosial yang makin meningkat, jadi apakah solusi terbaik untuk kita selesaikan isu ni? Antara solusinya adalah kita mencari contoh yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Jadi saya buka pembentangan ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Yang di sini dikaitkanlah bahawa iman dan akhlak itu sering berkait rapat. Okay. Kenapa perlu kuduah? Yang tadi saya tekankan adalah timbulnya masalah isu
masalah sosial yang disebabkan oleh keruntuhan akhlak. Jadi akhlak ni kita sebagai orang Muslim perlu ada contoh ataupun rujukan yang kita boleh ikuti. Dan kedua juga boleh dihayati, boleh diambil melalui penghayatan kehidupan Nabi. Kenapa kita perlu kedua? Sebab kita boleh lihat yang rata-rata masyarakat menghadapi keruntuhan akhlak. Tak kisah sama ada di Malaysia sendiri ataupun di mana-mana negara Islam di luar sana. Kerana kekurangan penghayatan dalam kehidupan Nabi. Okay, kita lalui sikit lah. Hayati sikit sedikit latar belakang Rasulullah SAW. Beliau baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Silap. Silap sikit bukan 2020. 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nama beliau adalah nama beliau ialah Muhammad bin Abdullah. Bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal dunia ketika baginda 2 bulan dalam kandungan. Ibunya pula Siti Aminah juga meninggal dunia pada awal umur Nabi. Jadi kita boleh lihat Nabi ni pada awal usianya tidak menjadi yatim piatu lah, anak yatim piatu, dan dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Okay. Seterusnya diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun, aktif berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Jadi kita boleh lihat lah sepanjang kehidupan beliau memang baginda aktif berdakwah. Selain daripada berdakwah, baginda juga cuba mendidik masyarakat Arab Jahiliyah waktu tu supaya ke arah Islam lah, selain daripada menyebarkan dakwah ke luar Semenanjung Arab. Sungguhnya telah ada, jadi kita kaitkan kedua, kenapa kita ambil Nabi Muhammad ni sebagai kedua kita adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat rasanya penonton semua pernah dengar lah ayat ni. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam Al-Quran sendiri dah menyebut bahawa Nabi ni memang, Nabi Muhammad ni adalah it's not someone random, someone ordinary, it's extraordinary kan. Bagaimana awal peringkat usianya Nabi dididik oleh Allah secara tak langsung lah. Jadi sambungan juga, aku diutuskan, jadi hadisnya, aku diutuskan oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Aku ni siapa? Aku ni dirujuk kepada Rasulullah. Rasulullah tugas dia adalah untuk menyempurnakan akhlak di samping menyebarkan ajaran Islam melalui penyebaran ajaran Islam. Kita kaitkan dengan sirah Nabi. Di samping kita nak tengok sebab Nabi ni seorang yang hebat. Hebat dia macam mana? Jadi kita laluilah, kita baca sirah dia, kita baca kisah baginda. Antara kisah yang saya nak tonjolkan di sini adalah hubungan dengan bukan Islam. Waktu ni kisah dia adalah kisah pasal peletakan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad di Kaabah lah. Jadi waktu ni Nabi sendiri sudah tentu lah, Nabi selepas diangkat menjadi rasul ni jadi lebih hebat lagi kan. Kita nak tengok ada sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi, menjadi rasul waktu tu pada umur 40 tahun, bagaimanakah peribadi beliau kan. Mari kita tengok kisah tentang peletakan Hajarul Aswad. Jadi waktu tu banjir besar melanda Mekah waktu tu. Jadi waktu tu ada banjir besar lah. Jadi bila banjir banyak harta benda yang rosak, terutama dan termasuk sekali lah Kaabah. Jadi waktu tu Hajarul Aswad ni dia terjatuh dari tempat asal. Okey.
Hajar Aswad ni masyarakat Arab jahiliah waktu tu, walaupun mereka bukan Islam tetapi mereka menganggap Kaabah ni atau Kaabah ni adalah suci kan, termasuknya Hajar Aswad. Jadi bila dan masyarakat Arab jahiliah waktu tu memang hidup dia berkabilah, maksudnya ada kaum-kaum dia, ada puak-puak mereka sendiri. Waktu tu asabiah sangat tinggi lah. Asabiah ni adalah sifat perkauman. Aku geng kau, kau geng aku. Aku geng kau, uh, kau dengan geng kau, aku dengan geng aku. Macam tu lah. Jadi bila kabilah ni banyak, masing-masing nak dapatkan kehormatan, masing-masing nak uh, masing-masing cuba masing-masing nak lah angkat Hajar Aswad ni sebenarnya ke tempat asal dia. Sebab bagi diorang Hajar Aswad ni something sesuatu yang sangat suci, dan bila diorang bila dapat tugasan untuk mengangkat ni ada satu kemuliaan lah untuk kaum tersebut. Jadi masing-masing berbalah kan antara siapa yang patut, kabilah mana yang patut diangkat, mengangkat Hajar Aswad ni. Jadi bila gaduh ni dia tak membawa kepada satu penyelesaian lah kan. Jadi mereka pun decide, okay, daripada kita gaduh lagi, kita tunggu uh, kita tunggu keputusan daripada seorang ini yang akan datang dari pintu timur Kaabah pada esok paginya. Jadi orang yang pertama datang dari situ, dari arah pintu tu, kita akan rujuk orang tu. Dan ditakdirkan oleh Allah waktu tu, esok paginya yang datang ke pagar laluan timur Kaabah tu adalah tak lain tak bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi datang waktu tu ada untuk beribadah lah waktu tu kan. So kaum kabilah yang standby waktu tu memang datang, oh okey, datang pada Nabi dan terus tanya kan. Tanya Nabi, kabilah mana yang lebih layak untuk mengangkat Hajarul Aswad ni sebenarnya. So Nabi ni memang dianugerahkan dengan kebijaksanaan, dan memang waktu tu Nabi memang dah digelar Al-Amin, yang maksud dipercayai sebelum baginda menjadi Nabi sekalipun kan. Memang waktu tu status Nabi sangat dihormatilah oleh masyarakat sana. Jadi setelah Nabi menilai keadaan tu, Nabi pun bukannya pilih kasih, dia tak pilih, Nabi pun dari kaum kabilah tak ingat kabilah mana, kabilah dari kabilah baginda lah. So Nabi pilih kasih untuk baginda kabilah sendiri yang akan angkat. Instead, apa yang Nabi buat, Nabi menggunakan serban dia, jadikan sebagai kain dan dibentangkan ke atas tanah lah. So okay, apa yang baginda buat? Baginda cakap, okay, instead of satu kaum yang mengangkat kabilah yang mengangkat Hajarul Aswad, kenapa tidak wakil daripada setiap kabilah bekerjasama mengangkat Hajarul Aswad ni ke tempat dia. Jadi waktu tu nampak macam simple lah solusi dia, tapi sebenarnya sangat bijak lah, sebab okay, nanti kita teruskan lah. So waktu tu jadi semua pun setuju dengan cadangan tu. Masing-masing pegang masing-masing pegang tepi kain tersebut, dan diangkatkan Hajarul Aswad tu ke tempat dia, dan Nabi sendirilah yang meletakkan pada tempat asal dia. Jadi bila waktu tu dah selesai lah, semua gembira, semua settle. Okay, itu kisah Hajarul Aswad ni. Jadi iktibar daripada sirah ni, bila mana kita dengar sirah, kita bukan saja dengan kisah dia, kita nak dengar apa pengajaran atau iktibar yang kita boleh ambil dan aplikasi dalam kehidupan kita kan. So okay lah, yang pertama sekali ada Nabi memang waktu tu statusnya sangat tinggi, sangat dimuliakan oleh masyarakat Arab, kerana baginda sangat dipercayai, sehingga kan digelar Al-Amin waktu tu. Nabi juga akhlak dia, baginda tidak suka keganasan. Sebagaimana antara sifat Nabi yang empat yang utama tu adalah fatanah, maksud bijaksana. Baginda sangat bijaksana, di mana baginda tidak berpihak pada mana-mana kabilah. Instead, Nabi Muhammad mencari satu jalan tengah. Sebagai untuk diri kita pula,
sangat pentinglah uh, akhlak kita pribadi kita menentukan akhlak kita, dan akhlak kita yang menentukan pandangan orang terhadap kita. Kan? Kalau akhlak kita baik, orang akan pandang kita, kita akan dipandang orang lebih tinggi lah. So sebab tu lah. Jadi sebab tu lah kita wajar menjadikan Nabi Muhammad ni sebagai qudwah untuk lebih-lebih lagi waktu kini. Jadi rasanya saya akan tutup pembincangan saya dengan satu ayat, dua ayat daripada surah An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Sambungan daripada ayat tu, ayat 4 adalah sambungan daripada ayat tu, lagi yang mempunyai kebijaksanaan, ayat seterusnya. Ayat 4, ayat 3, ayat 3, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi seharusnya Nabi Muhammad ni jadikan contoh lah untuk kita semua, masih relevan lagi walaupun baginda telah wafat beribu tahun lalu kan. Jadi itu saja daripada saya sendiri. Saya akan kembalikan pembincangan ini kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada speaker kita pada hari ini dengan tajuknya Mencari Qudwah Kontemporari. Jutaan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir atas talian virtual Speaker Corner edisi khas pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Selasa dan Khamis. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.